Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akta lompat parti telah pun dikuatkuasakan. Dan akta lompat parti juga sudah diluluskan, telah disahkan, diterima oleh Parlimen dan diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan, saya mohon bantuan daripada anda semua untuk tekan butang subscribe, like dan share. Boleh komen, tekan butang notifikasi. Kita punya impian channel ini akan menjadi besar, cukup besar. Pada penghujung tahun hadapan, kita doakanlah supaya channel ini akan dapat 500,000 subscriber supaya menjadi suara yang berkuasa, suara yang berpengaruh dan boleh sampai ke telinga Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan semua yang berkaitan, yang berkenaan. Okey. Akta lompat parti sudah selesai dan sepatutnya tidak ada lagi kes lompat parti. Tetapi lain pula apa yang berlaku di negeri Sabah. Dan mungkin ada beberapa negeri yang lain yang belum lagi mengesahkan, belum lagi menerima, belum lagi itu terpakai kepada Dewan Undangan Negeri Sabah dan di negeri Sabah. Kerana itu, walaupun Bersatu telah keluar parti bersama dengan semua wakil rakyatnya, 14 adun dan juga 5 MP, tolak kecuali Ronald Kiandi yang bertanding atas Perikatan Nasional. 4 MP GRS ini akhirnya walaupun mereka telah keluar daripada Bersatu, sepatutnya kalau mengikut undang-undang Akta Lompat Parti yang telah dikuatkuasakan di Malaysia, itu sepatutnya dikosongkan kerusi dan sama ada perlu untuk pilihan raya ataupun tidak, tergantung kepada undang-undang sedia ada itu. Tetapi menurut seorang penganalisis, ada berita gembira untuk mereka pula. Berita gembira itu, kata penganalisis itu, 4 MP daripada GRS ini tidak perlu untuk mengosongkan kerusi walaupun telah keluar daripada Bersatu. Itu kata penganalisis tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, 4 ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah dikatakan tidak perlu untuk mengosongkan kerusi Parlimen masing-masing susulan keputusan keluar daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Menurut seorang penganalisis kajian pilihan raya dan geopolitik Borneo atau GeoPes daripada UMS, iaitu Dr. Syahrudin Awang Ahmad, berkata hal ini kerana kesemua mereka telah bertanding atas tiket JRS. Nasib baik. Atas tiket JRS dan terselamat daripada tindakan undang-undang dan di bawah Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022, Akta E1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Nasib baik, seperti tahu-tahu saja. Memang ngampai. Timing pun ngam. Kadang-kadang ada perkara yang kalau ditangguh itu bagus. Antara perkaranya inilah, DUN Sabah, Dewan Undangan Negeri Sabah menangguhkan, belum membuat keputusan tentang menerima atau meluluskan akta lompat parti itu. Akhirnya okey pula. Pertama, kedua, yang menjadi penyelamat kepada 4 orang MP ini adalah kerana mereka bertanding atas tiket JRS. Mereka mendaftar kepada pilihan raya, Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai calon JRS, bukan calon Bersatu. Jadi apabila mereka bertanding di atas tiket JRS, menurut penganalisis ini, mereka terselamat daripada tindakan undang-undang di bawah Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3, Akta E1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat untuk bertukar parti. Wow, ini betul-betul selamat
Menurutnya, Ketua Pemimpin Bersatu Sabah iaitu Datuk Seri Haji Nur juga hanya menyebut keluar daripada Bersatu dan tidak keluar daripada GRS, yang mana ini bermaksud keempat-empat MP itu masih di bawah naungan GRS sebagai parti gabungan. Keempat-empat MP Bersatu itu masih kekal di kerusi parlimen mereka kerana mereka bertanding atas tiket GRS. Demikian kata penganalisis politik tersebut. Tambahnya lagi, mesti diingat GRS masih wujud. Oleh itu mereka terselamat daripada tindakan anti lompat parti yang dikuat kuasa pada Oktober 2022. Sebelum ini, status 4 ahli Parlimen GRS meninggalkan Bersatu menimbulkan persoalan sama ada mereka perlu mengosongkan kerusi atau sebaliknya. Malah dua daripada mereka iaitu ahli Parlimen Papar, Datuk Armizam Muhammad Ali telah dilantik sebagai menteri. Bukan sahaja menyokong Anwar tetapi dilantik sebagai menteri penuh di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Manakala ahli Parlimen Batu Sapi pula iaitu Khairul Firdaus Akbar Khan telah dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi mau tidak mau memang mereka kena bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelik juga kalau mereka menteri tapi menjadi pembangkang. Dr. Syahrudin menambah kenyataan kepimpinan Bersatu keluar parti itu adalah sama dengan meninggalkan Perikatan Nasional. Sebelum ni, Perikatan Nasional mempunyai 74 kerusi parlimen termasuk 4 kerusi yang dimenangi di Sabah atas tiket GRS. Kini PN hanya memiliki 70 kerusi sahaja. Sementara itu, bagi penganalisis politik Sabah, Dr. Romzi Ationg turut berpandangan kedudukan keempat-empat MP tidak akan terkesan kerana kesemua mereka telah bertanding di atas tiket GRS dan bukan Bersatu maupun Perikatan Nasional. Kan betul. Jadi, jika mereka kekal dalam GRS, tidak perlu untuk mengosongkan kerusi parlimen masing-masing, katanya. Ditanya sama ada mengenai tindakan Haji G dan kepimpinan meninggalkan Bersatu, Romzi berkata, ia satu tindakan yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh majoriti rakyat Sabah, sekaligus menamatkan kekeliruan rakyat terhadap GRS berkaitan agenda Blok Borneo. Pada Sabtu, Haji G yang juga Ketua Menteri telah mengumumkan beliau dan barisan kepimpinan Bersatu Sabah meninggalkan parti itu dan menubuhkan parti tempatan baru. Jelasnya keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini terutama di Sabah. Selain itu, Haji G turut berkata kepimpinan Bersatu Sabah untuk meninggalkan Bersatu adalah atas dasar bahawa ia tidak lagi boleh dipertahankan untuk kekal sebagai status quo. Ini katanya kerana di peringkat persekutuan Bersatu adalah pembangkang, manakala GRS pula berikrar untuk menyokong kepimpinan Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, so tahniahlah diucapkan untuk Bersatu Sabah yang berjaya keluar daripada Bersatu. Pelik juga. Okeylah, jangan lagi sebut macam begitu. Tapi tahniah diucapkan kepada Ketua Menteri Sabah Haji G Nur yang telah berjaya untuk membawa semua ahlinya ataupun semua adun di bawah pimpinannya dan semua MP di bawah pimpinannya untuk bersama-sama mendengar suara rakyat dan fokus kepada rakyat Sabah. Kita jumpa lagi, bye-bye.